Okey, kita ada, cikgu ingat tak ramai kot malam ni ada 20 orang aja. Dan kita ada lagi 7 minit nak mula. Rasa tak ramai dah ni kan, tak ramai sangat. Sepatut hari tu masa cikgu buat kelas yang first tu 250 orang kan. Ni kelas kali ni tengok 13 orang, tolak cikgu 3 orang. Ada 10 orang ya. Okey, jadi siapa boleh tolong cikgu? Kita nak mula nanti bacaan doa. Muhammad Naki boleh tolong cikgu tak? Baca doa. Muhammad Naki daripada mana? Izzuddin lah. Izzuddin boleh tolong cikgu? Nanti mulakan bacaan doa boleh? Izzuddin daripada Ahmad Said kan? Ni nak murid cikgu kan? Betul ke? Ya, cikgu. Boleh baca doa tak mula? Boleh. Alah, doa biasa lah. Doa macam dalam kelas. Allahumma aftah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Sekejap lagi kita mula sekejap lagi kita nak start record. Dah record dah. Tapi kita mula tepat pukul 8.30. So cikgu nak minta Izzuddin lah. Tolong baca doa kan? Boleh Terima kasih. Okey, tu pakai ramai dah tu. Okey, lambat sikit lah. Okay, kita mula 8.30 sebab kita nak tunggu semua kawan-kawan kita masuk. Ada yang mungkin lambat sikit kot, solat Isya dulu ke kan. Penat hari ni sekolah. So kita tunggu kawan-kawan lah, lagi 4 minit lagi.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, dah tepat pukul 8.30 kita akan mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, sebelum cikgu nak mulakan kelas, cikgu nak jemput Muhammad Izzuddin daripada SMK Datuk Haji Ahmad Said untuk membacakan doa dan semoga Allah memberkati kelas kita pada malam ini. Okey, dipersilakan Muhammad Izzuddin. Minta tolong baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala binaka wa rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Izzuddin. Bagus sangat rajin ni. Izzuddin ni. Okey, so cikgu nak mulakan kelas hari ni. Kita hanya ada lebih kurang 30 orang je yang join. Okey, panggil lagi kawan-kawan supaya boleh join. Yang mana dalam grup-grup kelas boleh panggil lagi. So hari ni cikgu nak buat rugilah kan, kita dapat kelas percuma. Kan hari ni dah boleh belajar secara percuma, kelas tuition percuma. Jadi boleh panggil kawan-kawan lagi untuk join dan cikgu hari ni kita nak buat ulang kaji satu topik yang agak penting dan satu topik ni topik special sebab dulu topik ni berada di tingkatan 3. Sekarang topik ni dinaik untuk di tingkatan 5 sebab dia berkaitan dengan kemerdekaan dan tanah Melayu kan. Maksudnya sebelum merdeka, okey, peristiwa ni dulu. Okey, jadi cikgu rasa macam menarik untuk dimasukkan. Mungkin penggubah-penggubah soalan macam menarik soalan ni nak masuk sebab tak pernah buat lagi. Manalah kita tahu kan. Okey, jadi sebab itulah cikgu nak ajar topik ni dalam kelas hari ni iaitu topik kita adalah cikgu nak share. Okey, sebelum cikgu nak sharing, nanti bila cikgu sharing, cikgu tak nampak surface yang Google Meet. Okey, sebab cikgu sharing PowerPoint. Jadi kalau ada soalan, tengah cikgu bincang ke apa ke, so boleh buka mic terus tanya cikgu. Ataupun kalau yang tak boleh buka mic ke, ada masalah ke, kawan-kawan yang nampak soalan dan sebagainya, mungkin boleh tulis kat chat box. Okey, kalaulah cikgu tak respon, tolong buka mic dan cakap dengan cikgu. Okey, kalau orang yang nak tanya tu tak boleh buka mic, okey, minta tolong kawan-kawan yang lain buka mic dan tanya soalan tu kepada cikgu. Maksudnya cikgu hold sat cikgu. Okey, ada orang tanya soalan. So cikgu boleh buka balik surface Google Meet lah. Okey, jadi sebab nanti cikgu akan buka presentation, jadi cikgu tak nampak surface Google Meet ni. Okey, so macam itulah jangan malu, jangan segan, buka mic je. Boleh cakap. Okay, so in between tak faham ke apa ke, masa cikgu tengah mengajar boleh mencelah. Cikgu tak ada masalah. So malam ni kita belajar santai-santai saja. Yang penting semua 44 orang sekarang faham apa yang cikgu nak ajar hari ni. Okay, bagi faham nanti cikgu dalam kelas boleh ulang, lagi faham, dah pandai dah. Okay, so macam itulah. Okay, boleh buka mic dan tanya cikgu terus direct. Okay, sebab cikgu nak buka presentation dah. Nanti cikgu tak nampak. Okay. So tajuk kita pada malam ini, okay, sebelum cikgu nak mula kita tengok dulu pesanan daripada penaja lah. Lupa pula cikgu. Okay, so tajuk bab kita akan cikgu pilih malam ni adalah daripada tingkatan 4, bab 3 iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun. Jadi cikgu fokus kepada pendudukan Jepun. Sebab konflik dunia dulu dah ada di tingkatan 5. Dah banyak kali soalan keluar. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin, semua dah keluar. Semua dah biasa disoal. Okay, jadi maksudnya mungkin kali ini yang tak pernah ada dalam KSSM dan tak pernah ada dalam KBSM adalah pendudukan Jepun. Sebab dulu dia berada di tingkatan 3. Sekarang kita belajar di tingkatan 5.
Okey, jadi mungkin menarik, mungkin panel-panel kita rasa macam menarik ni nak masuk dalam soalan SPM. Manalah kita tahu kan. Okey, jadi hari ni cikgu rasa macam cikgu nak bincang tentang Jepun. Okey, jadi cikgu pilihlah topik Jepun. Okey, di mana dalam Jepun ni kita nak tengok kepada 3 benda. Okey, 3 aspek, 3 subtopik lah. Okey, yang pertama kita nak tengok apa kenapa faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Maksudnya sebab apa Jepun nak main negara kita? Kenapa? Pasal apa Jepun nak main ke negara kita? Okey, yang kedua 3.6 kita nak tengok dasar pendudukan Jepun di negara kita. Maksudnya apa yang Jepun buat di negara kita? Apa yang dia telah buat? Apa yang telah dilakukan di negara kita? Apa yang dia telah buat kepada rakyat negara kita? Itu dasar dia lah. Okey, 3.7 perjuangan rakyat tempatan menentang Jepun. Kenapa rakyat tempatan nak menentang Jepun? Pasal apa? Macam mana rakyat buat untuk menentang Jepun? Okey, so kita akan belajar 3 tu lah. Sebab Jepun mai. So bila dia dah mai, apa yang dia buat? Dasar pendudukan dia. Okey, dan yang ketiga, perjuangan rakyat menentang Jepun. Okey. So, kita nak tengok 3 benda tu ya. Serangan tentera Jepun Okey. di negara kita Awak ada suara pula ni. bermula dengan Okey. serangan ke atas tanah. Sekejap saya cikgu nak kena buang. Tak ada suara pula. Okey. Okey, so kita nak tengok serangan tentera Jepun. Okey, so Jepun mula menyerang tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Okey, sementara di Sabah dan Sarawak pada 16 Disember 1941. Okey, dan slogan propaganda Jepun. Okey, dia pun memakai slogan. Sebelum datang dia menggunakan slogan semangat Asia. Okey, kita orang Asia bersemangat. Okey, Asia, okey, Jepun, orang Asia. Asia datang untuk tolong orang Asia. Asia untuk Asia. Dia pandai dia buat macam tu. Okey? Okey, so semangat daripada propaganda inilah dia berjaya menanamkan semangat anti penjajahan barat. Membuatkan orang benci kepada British. Membuatkan orang rasa nak lepas daripada British. Okey? Yang kedua, menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Maksudnya depa lah penyelamat kita. Pandai depa kan. Maksudnya sebelum depa sampai, depa gunakan slogan ni, propaganda. Itu dia panggil propa. Propa tu maksudnya pembohong ya. Konon-konon nak datang Asia untuk orang Asia kan. Semangat Asia. Kenapa dia boleh buat macam ni? Sebenarnya cerita dia, okey, dalam perang dunia dia berjaya mengalahkan negara Rusia, okey, negara China. Maksudnya negara-negara yang besar. Okey, dia berjaya kalahkan dan seluruh dunia pada masa tu terkejut macam mana negara Jepun, sebuah negara Asia yang kecil boleh kalahkan tentera Rusia. Semua orang macam terkejut lah masa tu kan. Semua orang macam wow sangat. Jadi apa yang Jepun buat tu dia macam menjadikan Jepun ni sebagai inspirasi orang Asia. Sebab tu dia gunakan tu. Okey, dia kata kami Asia tolong orang Asia. Jadi orang tanah Melayu semua bila dengar macam tu kan, jadi rasa macam terima kasihlah Jepun nak tolong kita, sebab tu kita panggil propa, pembohong je. Slogan propaganda dia. Okey, itu cerita dia lah. Okey, kita nak tengok yang pertama tadi cikgu cakap 3.6. Ya Allah, kenapa ada suara? Cikgu dah buang dah suara ni. Okey. Okey, faktor kedatangan Jepun. Okey, yang pertama untuk mengeksploitasi. Eksploitasi tu maksudnya nak ambil bahan mentah lah. Okey, nak mengambil bahan mentah. Okey, kemudian yang kedua adalah kepentingan strategik ketenteraan untuk tentera. Okey, yang pertama sebab nak ambil bahan mentah, ekonomi. Yang kedua adalah untuk ketenteraan. Okey. Okey, so kita nak tengok yang pertama untuk ekonomi iaitu nak ambil bahan mentah. Okey, mengeksploitasi bahan mentah di negara kita. Okey, kepentingan dia adalah untuk perindustrian di bawah pembaharuan Meiji. Okey, di Jepun sana,
Okey, dekat Jepun, Jepun ni melakukan satu perubahan yang dipanggil sebagai pembaharuan Meiji. Di mana dalam pembaharuan Meiji, mereka menumpukan perhatian kepada perindustrian. Okey, tiru balik Barat. Kenapa Barat boleh berjaya masa tu? Kenapa Barat boleh maju? Kenapa British boleh naik? Kenapa Amerika boleh maju? Disebabkan apa? Okey, disebabkan oleh perindustrian. Okey, jadi dekat Jepun pun mereka tiru benda yang sama. Maksudnya dia buat macam ni lah. Kenapa Barat boleh maju? Sebab mereka ada kilang, mereka buat perindustrian. So kenapa kita tak tiru Barat? Jadi dekat Jepun sekarang berlaku perubahan yang sangat besar dekat sana. Dipanggil sebagai pembaharuan Meiji. Sempena nama Maharaja dia lah, Maharaja Meiji. Pembaharuan. So di mana dalam pembaharuan Meiji, dia fokus kepada perindustrian. Dia fokus kepada kilang. Mendirikan kilang seperti mana yang Barat buat. Okey, itu yang dipanggil pembaharuan. Okey, so sama juga macam British. Bila mereka nak dirikan kilang, mereka perlukan apa? Mereka perlukan apa? Okey, siapa boleh jawab? Cikgu je bercakap. Tak dengar sat cikgu ni buka sana slow kot. Oh patutlah cikgu buka slow lah. Sana. Lama tak buat kelas online kan, kita dah bersemuka. Okey, so Ahmad Irfan jawab, Izzuddin jawab, Ahmad Irfan Izzuddin jawab biji timah. Okey, orang lain? Bahan mentah. Okey. Nur Alimah. Amir jawab apa, Amir? Bahan mentah. Okey, betul. Semua orang pandai. Okey, so sama juga dengan British. Bila dia pun nak buat kilang, dia pun nak buat kilang apa? Okey. So kilang mengetin makanan, betul tak? Sebab dekat British sana depa jumpa buat penemuan lah, buat R&D. Kata depa buat makanan dalam tin. Okey, perindustrian mengetin makanan. Okey, kenapa mendapat sambutan yang sangat tinggi? Semua orang maksudnya bila depa cipta makanan dalam tin tu, semua orang macam wow seronok beli banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kat sana musim sejuk. Okey, bila musim sejuk depa perlukan tak larat lah nak keluar rumah kan, nak beli barang, nak masak dan sebagainya. So bila dia bercipta makanan dalam tin, mendapat sambutan yang sangat hebat. Jadi mereka mendirikan perindustrian mengetin makanan dekat Britain sana. Okey, jadi bila dia pun buat mengetin makanan, dia pun perlukan biji timah. Sebab apa? Biji timah itulah yang buat tin. Dia pun tak ada biji timah. So bila tak ada, apa dia pun buat? Apa yang dia pun buat? Apa British buat? Bila dia pun nak buat industri mengetin makanan, tapi dia pun tak ada biji timah. Dia pun tak ada tin tu nak buat. Maksudnya dia pun nak buat tu, tapi bahan mentah tak ada. Apa dia pun buat? Pandai Irfan. Okey, dia pun memulakan misi penjajahan. Okey, dalam pembaharuan Meiji, benda yang sama juga dia buat. Okey, so dia pun nak buat industri sekarang. Mungkin ada industri mengetin makanan, tak banyak lah. Okey, contoh dia pun buat industri, sebab tu kita panggil selipar Jepun. Dia pun buat kasut daripada getah. Okey, so dia pun perlukan biji bahan mentah tu getah. Dekat Jepun mana ada orang tanam getah? Tak mana ada getah? Tak mana banyak getah tanam? Malaysia. Masa tu bukan nama Malaysia lah, masa tu nama kita Tanah Melayu. Dan juga kawasan Asia Tenggara lah, dekat Indonesia. Kita, negara kita, Tanah Melayu adalah pengeluar getah terbesar dunia. So apa lagi tunggu? Dia pun nak buat industri kan? Dia pun tak ada bahan mentah. Tiru pula Barat. Barat buat apa? Jajah. So apa lagi? Dia pun mulakan penjajahan. Itu sebab dia penjajah. Dia pun nak cari bahan mentah. Okay. So saya cikgu sambung balik. Okey, so perlukan biji timah dan getah. Okey, untuk menghasilkan, dan tanah Melayu juga ada emas, ada biji besi dan arang batu. Memang untuk, contoh arang batu diperlukan untuk menggerakkan mesin. Kan, mereka guna sebagai tenaga. So dulu mereka tak guna minyak lagi. Sebab tu, mereka mai ke tanah Melayu untuk mengambil bahan mentah. Kat Sarawak pula, kenapa jajah Sarawak? Sarawak ni of course lah minyak kan, dekat Miri, dekat Lutong ada, Lutong tu nama tempat Memang sampai sekarang Miri dan Lutong ni adalah pengeluar minyak. Okey, bukan terbesar lah, pengeluar minyak. Antara pengeluar minyak di negara kita. Maksudnya tempat yang keluar minyak lah.
Okey, so kesimpulannya pendudukan Jepun di negara kita merupakan rancangan untuk menjayakan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya. So Jepun ni satu lagi propaganda dia selain daripada tadi tu, Asia untuk orang Asia, dan satu lagi adalah semangat Asia kan. Satu lagi untuk ekonomi dia ada satu lagi slogan, kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. So dia nak buat, maksudnya semua negara Asia ni kita bersama-sama. Maksudnya Jepun hebat dalam teknologi, Jepun maju, Jepun ni mai tolong negara yang tak maju. Kononnya lah propaganda dia kan. Tu panggil propa. Semua propa ya, semua menipu ya. Tu panggil propa. Okay, so itu yang dinamakan lingkungan kesemakmuran kawasan Asia Timur Raya. Maksudnya kita kaya bersama-sama. Okay, kesemakmuran ni makmur, dalam bahasa Inggeris prosperous, maksudnya kaya. So kita kawasan yang kaya bersama-sama. Macam itulah. So dia nak menghasilkan macam tu. Weh, kalau kita pun kan, kita ni dah lah kena jajah kan dengan berita lama. Bila kita dengar macam tu, kita mestilah terpengaruh lah kan, terpedaya juga. Jepun nak tolong kita kan. Jepun dah lah kuat kan, Jepun nak bagi kita maju macam dia ekonomi. Mau ya, maunya tak bagi kan. Maksudnya sebab tu bila kita tengok nanti Jepun dapat menawan tanah Melayu dalam tempoh yang sangat singkat. Ni sebab propaganda ni lah kan. Duk nipu orang. Ramai rakyat terpengaruh, dan bila mereka terpengaruh, mereka tak halang lah. Maksudnya mereka tak menentang Jepun tu. Mereka cuma menentang apabila Jepun dah duduk kat negara kita. Barulah kita rasa macam teruknya kena jajah dengan Jepun, tipu. Nanti cikgu ceritalah yang bab tu kan. Tapi sebelum tu, sebelum Jepun mai, mereka tak menentang disebabkan oleh mereka memang rakyat tanah Melayu memang nak Jepun untuk datang ke negara kita. Sebab tu kalau kita fikir, sekejapnya. Okay, dia mendarat tadi bulan Disember. Februari dah dapat the whole tanah Melayu dah berjaya dijajah oleh Jepun. Bayangkan dalam tempoh 2 bulan macam tu dah dapat keseluruhan, sebulan lebih ya. Keseluruhan tanah Melayu dah berjaya dijajah. British ambil masa nak dekat 100 tahun tau nak jajah semua. Jepun 2 bulan tak sampai. So kenapa jadi macam tu? Salah satunya adalah propaganda lah, duk menipu orang kan. Okay. Yang kedua kita nak tengok tadi bahan mentah kan. Yang kedua kita nak tengok kenapa Jepun menjajah negara kita, disebabkan oleh strategik ketenteraan. Okay, di mana strategik ni maksudnya strategik lah, tempat yang strategik, tempat yang baik lah kan. Kedudukan kita tu dari segi geografi tu baik. Okay, kenapa? Kerana terletak di hujung semenanjung tanah Melayu, adanya satu pengkalan tentera British yang sangat kuat. Maksudnya yang sangat British sayang, iaitu Singapura. Singapura. Okay, jadi apa Jepun fikir macam ni lah, bila dapat menguasai Singapura, so dia sangat penting untuk Jepun menguasai laluan telaga minyak. So maksudnya dapat je Singapura, semua telaga minyak di kawasan Sumatera, okay, di kawasan tanah Melayu akan dapat diambil lah oleh mereka. Okay, kemudian penguasaan terhadap Pulau Borneo penting. Pulau Borneo ni Sabah, Sarawak, Brunei lah. Okay, penting untuk menjayakan operasi menakluk di Jawa. Maksudnya mereka nak takluk juga Jawa, Indonesia. Okay, so sebelum nak takluk Indonesia, kena takluk dulu Singapura. Maksudnya Singapura ni pusat. Kalau Singapura jatuh, maksudnya British kalah. So dia dapat ambil pula yang sebelah Belanda kan, Jawa. Macam itulah. So dia penting untuk kawasan strategik dia apabila dia dapat Singapura tu. Nanti cikgu cerita macam mana cerita dia dapat Singapura tu. Okey, kita tengok dulu. Okey, so kita nak tengok video cara kemarahan tentera Jepun di negara kita. Kita tengok macam mana dia main.
Okay, so cikgu daripada video tu, cikgu nak tengok, cikgu nak tanya. Okay, apa yang special? Apa yang kamu nampak, specialnya Jepun? Betul ke Jepun? Apa yang special, rasa special sikit? Macam mana dia mai ke tanah Melayu tu? Basikal. Dia tembak dia naik basikal. Pasal apa dia nak basikal? Mereka berperang guna basikal. Lagi-lagi orang lain? Apa lagi? Apa lagi yang menarik perhatian kamu daripada video tu? Exercise. Irfan kata mereka nak exercise. Okay. Larat ke nak exercise ni? Sebulan ni, nak dekat sebulan kayu biskat. Tapi biasalah kan sekarang orang semua kayu biskat kan? Sekarang orang moden pun kayu biskat, sampai pergi Europe kan, sampai pergi Mekah kayu biskat. Kan biasalah berbulan kayu biskat. Okay, Irfan kata naik basikal, kemudian naik kapal, baru naik basikal. Okay, small tank. Okay, Iris kata small tank. Yang tadi tu kereta kebal tu kereta kebal yang kecil. Okay, lagi? Apa yang tadi? Dia pun naik serangan tanpa diketahui. Okay, tanpa diketahui. Dia pun senyap-senyap kan? Okay, so betul, semua jawapan tu betul. Okay, so special tentang Jepun adalah, okay, so cerita Jepun ni, Jepun mula dikenali dalam Perang Dunia Kedua. Kalau kita belajar konflik dunia sebelum masuk Jepun ni. Okay, so cikgu tak ajak malam ni sebab konflik dunia tu dah masuk banyak kali. Dia macam, rasa tak menarik sangatlah nak cikgu buat kelas. Okay, cikgu nak buat kelas tentang Jepun. Okay, so dalam Perang Dunia Kedua, okay, Jepun baru masuk. Okay, Perang Dunia Pertama Jepun tak terlibat. Tak ada orang kenal Jepun. Tiba-tiba dia muncul dalam Perang Dunia Kedua, dan dalam Perang Dunia Kedua sebelum perang tu dia dah bagi kalah Rusia. Dia dah kalahkan China. Negara-negara yang tak mungkin dikalahkan ni. Yang tak mungkin sebuah negara Asia dikalahkan. Sebuah negara Asia yang kecil. Contoh macam kita lah kan. Fizikal kecil, pendek, tak tinggi macam orang putih kan. Orang barat yang besar, tegap. Okay. Dan yang kedua sebenarnya, semasa Perang Dunia Pertama, semua negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia ni, mereka ni bukan saja berperang macam tu. Perang dia sebelum nak mula perang tu, mereka pakat lawan. Cipta siapa yang lebih besar. Okey, kapal terbang siapa lagi besar. Kereta kebal siapa lagi besar. Dia jenis macam tu lah. Tetapi apabila Jepun muncul dalam Perang Dunia Kedua, dia buat sebaliknya. Kereta kebal yang sangat kecil. Small tank, macam tadi Izzuddin cakap. Okey, kecil. Berbanding dengan kereta kebal orang Rusia yang besar-besar. Okey, kapal terbang yang dipanggil Zero Fighter. Sangat ringan. Seorang yang naik. Kalau orang putih cipta, kapal terbang ni berpuluh orang naik, beratus orang. Semua buka naik, tembak. Bila Jepun keluar, seorang-seorang dia. Seorang je tentera duduk dalam tu. Sebab dia pesawat ringan, Zero Fighter dia panggil. Dan bila dia mula berperang, sebab tu Rusia kalah. Dia punya kapal terbang dia besar. Kan, bila Zero Fighter, maksudnya seorang pun dia lepas ramai. Macam Rusia ada sebiji je. Nak naik pun baru boleh naik. Berat. Kan, besar. Dia pun tembak. Walaupun dia tembak, tetapi bayangkan tembakan tu daripada 1000 tempat. Sebab tu lah pandai cikgu buat kan. Cik Armageddon. Nak sound effect tu nak bagi hampa faham. Okay, sebab tu dia menang. Dia menang. Sebab dia menggunakan benda-benda yang ringan. Okay, mudah bergerak. Dan maksudnya kalau dulu kapal terbang Rusia, satu kapal terbang. Sekarang Zero Fighter boleh 1000 boleh serang satu. Macam tu. Okay, so dia special dan ini menyebabkan dia punca kemenangan dia. Dan dia punya kelebihan dalam Perang Dunia. Dia menggunakan semua senjata yang ringan, senjata yang kecil, mudah dikendalikan. Macam itulah. Okay. Yang kedua, di Tanah Melayu lagi special. Dia naik basikal kan. Naik kayu basikal daripada nanti kita tengok peta perjalanan daripada strategi dia. Okey, mula-mula dia turun di Thailand. Sebab apa? Ni lagi cikgu ceritalah pendek. Lepas tu dia naik basikal, turun, okey, melalui jalan-jalan hutan. Supaya apa?
supaya orang tak tahu, supaya British tak tahu sebenarnya dia dah mula masuk ke tanah Melayu. Shh, senyap. Orang tanah Melayu pun, shh, hai Jepun, senyap. Sebab apa? Sebab kita memang ni teruja tau, excited nampak Jepun. Jepun nak tolong kita, Jepun nak tolong kita. Sebab apa? Sebab dia pandai sebelum dia sampai dia dah proper dah. Asia untuk orang Asia. Kami datang nak tolong hampa ni. Kita pun main duk makcik-makcik duk kemban tengok, oh Jepun main dah. Macam tu. Kan? Jadi rasa seronok, rasa teruja. Jadi tak ada siapa pun bihabak kata. Takkan tak nampak dia lalu juga kampung kan. Cuma tak habaq sebab kita memang nak Jepun main. Dia menggunakan basikal sebabnya dia tak mau bagi orang tahu. Jadi kecil, ringan dia akan masuk menyusuri hutan-hutan tu. Kan yang kecil hutan dalam. Maksudnya orang tak tahu dia dah sampai. Tiba-tiba dah sampai Singapura dah. Kat Tambak Johor dah. Kat jambatan tu kan. Tiba-tiba dah sampai. Terkejut semua British. Dan dia sampai, yang ni pensyarah cikgu cerita, tak tahulah dia cerita betul ke tak masa cikgu belajar dulu. Wallahualam lah kan, sebab dia ada buat satu kajian yang ada satu penulis Jepun kot. Okey, satu lagi dia buat yang ni tak pernah ada dalam buku-buku Mak Saleh, tak pernah cerita. Sebab kan kalau mereka tahu orang gelak lah kat mereka. Okey, yang ni pensyarah cikgu cerita lah. Okey, bila naik tambak tu, bila dia sampai tu, okey, mereka pasang tin dekat basikal. Kan? Naik tambak Johor tu, dia pasang tin. Bayangkan tentera Jepun yang naik basikal tu ada berpuluh ribu orang kan, semua pasang tin. So bila lalu tambak Johor tu guduk macam nak kata kebang. Lepas tu tentera British yang ada, pegawai yang ada, kenapa pegawai British tak banyak? Kenapa tentera British tak banyak sebenarnya? Sebenarnya mereka telah balik ke, nanti dia cerita dia ada kaitan dengan Perang Dunia Kedua. Apabila Hitler telah mula menyerang Eropah dan dia nak masuk ke Britain dah. Jadi semua tentera-tentera Jepun, semua tentera British telah dipanggil balik. Maksudnya semua kelengkapan perang-perang dia semua yang dia tinggal kat tanah Melayu, semua yang tak apa elok lah, kapal selam yang tak apa boleh selam kan. Yang buruk-buruk dah dia tinggal kat tanah Melayu. Okey, yang elok-elok semua pakat balik dah. Semua yang kuat-kuat semua pakat balik untuk mempertahankan negara depa daripada serangan. Negara depa sendiri kena serang. Takkan depa nak duduk tunggu lagi negara tanah Melayu. Jadi depa baliklah. Jadi yang tinggal tak berapa banyak. Jadi bila depa dengar basikal tu, depa ingat semua pakat bawa. Ni pakat bawa meriam, pakat bawa kereta kebal kan. Semua tentera British terus depa menyerah kalah. Tunduk, letak tangan atas kepala. Kalau kita tengok gambar tu memang ada, dia letak tangan atas kepala, menyerah kalah. Lepas tu dia angkat-angkat kepala, loh depa ni naik basikal. Alamak, kena tipu. Macam tu lah. Tu pensyarah cikgu cerita lah. Tak tahu, cikgu pun tak buat kajian masa tu, jadi cikgu tak tahulah kebenaran dia. Tapi a nice story lah. Maksudnya cerita yang seronok lah didengar kan, diketahui macam tu lah. Okay, so tu cerita pasal tentera Jepun. So dia nak basikal sangat-sangat special dan strategi yang sangat orang kata bombastik lah, macam yang sangat hebat. Yang orang lain tak pernah buat, dia buat. Macam tu juga kita ni. Kita kalau kita nak berjaya, kita kena fikir lain daripada orang lain. Jangan duk tiru, dah Rusia guna yang besar, kita tak mau tiru yang Rusia yang besar. Kita buat kecil. Macam tu. Okay, so bijak lah. Okay, semua apa cerita panjang sangat Lagi tak done lah nak jawab soalan. Okay, sana. Okay, kita sambung. Okay, so ini cara kemarahan tentera Jepun terhadap negara kita. Naik basikal, ada yang berjalan kaki. Ada juga, tapi bukanlah berjalan kaki direct daripada terus daripada Thailand tu kan. Dia ada tempat lah, maksudnya dia mula berjalan kaki. Ada juga sikit lah. Okay, kebanyakan naik basikal. Okay, ada yang naik kapal juga. Okay, so kita nak tengok yang ni, tolong bagi perhatian sebab dia mungkin keluar satu soalan daripada sini. Okey, cara serangan tentera Jepun. Sebab serangan ni dia akan jadi satu strategi tentera Jepun lah. Maksudnya kalau dia tanya soalan macam mana tentera Jepun boleh menang? Apa cara dia? Apa sebab dia? Yang ni kamu boleh terang yang ni lah. Okey, so kita tengok yang awal. Okey, so tentera Jepun mendarat di dua tempat. Okey, so tengok Okey, satu di Thailand. Okey, di Thailand. Satu lagi di Kota Baru. Okey, di negara kita dia mendarat di Kota Baru, Kelantan.
Okey, dekat Thailand dia mendarat di Singgora dan Patani. Okey, so faham so dia mendarat di Thailand. So cerita dia pasal mendarat di Thailand ni. So Siam ni adalah negara yang sangat cerdik. Cikgu kata. Sebab tu kalau tak tahu lagi, Siam Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Tak pernah dijajah So dia sepanjang dia ada ni, dia adalah sebuah negara yang merdeka. Dia tak pernah jajah, dia tak sambut kemerdekaan sebab dia tak pernah kena jajah. Pasal apa dia tak pernah kena jajah? Bukan sebab dia kuat, sebabnya bijak. Maharaja-maharaja dia, raja-raja dia, pemimpin dia sangat bijak. Okay, so semasa Jepun nak mulakan serangan, kita, Tanah Melayu kan cikgu cerita tadi, terpengaruh dengan propaganda. Tapi Siam tahu dah, ni semua bohong ni semua tipu ni, menipu. Dan Jepun pun sama, mesti nak ambil negara kita. Maksudnya mesti nak ambil kawasan Asia Tenggara. Jadi apa yang dia buat adalah dia panggil Jepun. Okay, so dia bagi kepada Jepun, dia buat perjanjian dengan Jepun. Di mana Siam buat perjanjian tu, dia membuka laluan. Istilah dia adalah membuka laluan kepada tentera Jepun untuk mendarat di Thailand. Sebab tu tentera Jepun boleh mendarat di Thailand. Lepas tu dia kata, lepas tu hampirlah serang Tanah Melayu. Jangan dalam perjanjian tu tidak boleh menyerang Thailand. Dan satu lagi dalam perjanjian dia kata, semua negeri-negeri utara Tanah Melayu iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu perlu diserahkan kembali kepada Thailand. Sebab tu nanti semasa Jepun kita tengok 4 negeri ni, negeri utara ni diserahkan kepada Thailand. Pasal apa? Dalam perjanjian apabila dia membuka laluan kepada tentera Jepun untuk mendarat. Cerdik dia. Dia tahu ni dia pun ni semua perempuan menipu, dia pun nak jajah. Siam, Thailand dapat detect awal. Kita duk ingat Jepun nak mai tolong kita. Itulah. Sebab tu kita kena belajar sejarah. Kita tahu kita dulu buat kesilapan. Kita terlalu percaya kepada orang luar. Macam mana boleh percaya kepada orang luar macam tu? Tak ada orang luar nak tolong kita. Tak ada orang luar akan bebaskan negara kita. Sebab ini bukan negara dia. Kan? Ini negara kita. Kalau nak mempertahankan negara kita, kita sendiri. Itu dia. Okay, itu yang kita belajar daripada penjajahan Jepun. Kita tak boleh harap orang luar untuk tolong kita. Apa? Maksudnya tanggungjawab untuk mempertahankan negara kita adalah kita punya tanggungjawab. Tak boleh harap kepada orang luar. Okay, sudah. Pasal itu, okay kita tengok cara dia. Okay, jadi tentera Jepun. So dia mendarat di Singapura. Satu lagi di Patani. Okay. Dan satu lagi port pula. Duduk di Kota Baru. So kita tengok cara perjalanan dia. Okay. Di Thailand, okay, dia pecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan, okay, di pesisir pantai. Tengok dia lalu kot laut. Okay. Daripada Jitra, so dia pergi ke Penang. Okay, dia pergi ke Port Swettenham di Negeri Sembilan, lebih kurang lah. Kemudian dia pergi ke Batu Pahat. Kemudian dia berhenti di Johor Bahru. Okay. Satu kumpulan melalui pantai. Apa tulis? Pantai Barat. Okay. So buat macam mana? Okay, mendarat di Thailand. Satu mendarat di Kota Baru. Okay, di Thailand pecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan mengikut jalan laut. Okay. Satu kumpulan lagi mengikut pantai barat. Bandar-bandar di pantai barat. Pantai barat ni kita lah. Maksudnya Alok Star, kan, kita Seberang Prai, Ipoh, mengikut bandar-bandar besar. Yang ni dia penat basikal. Okay. So dia mendarat pecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan ikut laut. Okay, pergi Penang, Port Swettenham, Batu Pahat. Okay, berhenti di Johor Bahru. Okay, satu lagi kumpulan iaitu dia mengikut pantai barat, bukan pantai, bandar-bandar di negeri-negeri pantai barat. Okay, so dia akan berhenti di Alor Star, Ipoh, Slim River, KL, Muar, kemudian juga di Johor Bahru. Okay, sementara satu lagi kumpulan yang mendarat di Kota Baru, okay, kemudiannya mengikut jalan tadi pantai barat, di pantai timur pula. Okay, so British baru sedar. Kemudian British, dia pun dah sampai, Jepun dah sampai. Okay, so dia menghantar kapal Repulse dan Prince of Wales. Dia menghantar kapal perang untuk serang Jepun.
okey, untuk menyekat kemarahan Jepun tetapi kemudian ditenggelamkan di perairan Kuantan. So sampai kat Kuantan, kapal ni sampai kat Kuantan, dikalahkan, maksudnya ditenggelamkan, kalah. Okey, so mereka meneruskan perjalanan Mersing, kemudian juga berhenti di Johor Bahru. Okey, so semua kumpulan ni, tiga kumpulan ni, semua berhenti ataupun di stop, pit stop dia adalah di Johor Bahru. So bila mereka berkumpul semua, tu yang cikgu kata tu, mereka mula serang Singapura. Sebab apa? Singapura ni adalah pengkalan tentera British. Yang ni mereka nak sangat, yang tadi kita tengok kan. Sebab mereka nak ambil tanah Melayu tu. Yang kedua sebab ketenteraan. So dia nak ambil Singapura. Sebab Singapura, jatuh Singapura, habis. Jatuhlah British. Itu sebab dia nak ambil Singapura. Okay, dan kemudian dia serang pada Februari 1942 dan dia dapat kalahkan British lah. Okay, so kita tengok pula di Sabah dan Sarawak. Okay, so senang je nak ingat dia. Mereka berhenti di Thailand. Satu lagi di Kota Baru. Kan? Di Thailand di Singgora dan Patani. Tak payah sebut pun tak apa, di Thailand tak apa. Sebut di Thailand tak apa. Okey, di Thailand dia berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan serang di pantai. Satu kumpulan serang di bandar-bandar besar di pantai barat. Okey. Di Kota Baru pula dia serang melalui pantai timur. Macam tu je lah. Okey. So ini di Sabah, Sarawak. Kita tengok dulu di Sarawak. Okey. Sarawak, pasukan tentera Jepun mara di Sibu. Okay. So daripada Sarawak, okay, dia mula di Miri. Okay, mula di Miri. Kemudian turun ke Kuching dan kemudian ke Sibu. So bila dapat Sibu ni, dia dapatlah keseluruhan Sarawak. Okay, di Sabah pula, okay, mula-mula dia duduk di Labuan. Kemudian, okay, dia ambil Jesselton, kemudian bila dia dapat sandakan tu maksudnya dia dapat keseluruhan Sabah lah. Okay, so Sabah dan Sarawak juga turut jatuh ke tangan British. Maka maksudnya semua negeri di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah jatuh ke tangan Jepun, sorry. Okay, so kita nak panaskan badan sikit. Okay. Cikgu je terang kan. Okay. So nanti kalau dalam peperiksaan sebenar, okay, cikgu dengar cerita itu, cikgu tengok dalam info Didik TV. Okay, ada satu daripada lembaga. Okay, lembaga peperiksaan sendiri yang bagi pencerahan lah kepada kita macam mana yang soalan yang akan disoal dalam SPM, KSCSM. Ini tahun pertama, kita pun cikgu-cikgu semua pun blur, masih lagi blur, kita tak tahu macam mana nak tanya hampa ni. Sebabkan dulu kita ada soalan kebat dan soalan kertas 3. Jadi sekarang dah tak ada kertas 3 kan. Okey, jadi macam mana nak tanya? Okey, macam mana dia pun nak tanya. So hari tu cikgu tengok dalam Didik TV, okey, dia ada bagi penerangan lah. Ini penerangan daripada orang lembaga sendiri, lembaga peperiksaan. Okey, so cikgu nak ingat dalam suruh rugilah siapa yang tak masuk ni. Cikgu nak ajak macam mana, cikgu nak tunjuk macam mana format soalan yang terbaru daripada lembaga. Okey, so lembaga kata, hari tu dia kata dia akan guna banyak bahan ataupun simulasi ataupun bahan bantuan, iaitu peta, mungkin jadi peta, ataupun yang kedua mungkin gambar raja, okey. Yang ketiga mungkin jadual, apa-apa sahaja. Dan macam mana dia nak bantu kamu adalah ada maklumat dalam peta tersebut. Kamu boleh salin balik. Kamu boleh ambil balik maklumat daripada peta tersebut, gambar raja tersebut, okey, ataupun jadual tersebut ataupun petikan. Dia akan bagi satu petikan, kamu salin balik. Maksudnya cari macam kita cari BM tu. Rumusan kan, cari maklumat tersurat, maklumat tersirat. Kalau maklumat kamu dapat masuk maklumat tersirat tu, kamu dapat markah tinggi. Kalau tak boleh, kamu cuma bagi apa yang dalam gambar raja, dalam jadual, dalam peta tersebut. Kamu dapat markah. So ini cara mereka nak tolong calon KSCSM 2021. Jadi jangan takut bila tiba-tiba nampak soalan, alamak, gambar pula, alamak, jadual. Jangan takut, baca nah. Sebelum ni, mungkin cikgu-cikgu, sebab sebelum ni periksa SPM KBSM dulu, kalau kita ambil maklumat daripada jadual, daripada petikan, kita tak akan dapat markah. Tapi sekarang
cikgu nak minta tolong kamu supaya kalau dibagi gambar, tengok gambar tu betul-betul. Jawapan ada dalam gambar tersebut. Tengok peta tersebut betul-betul. Jawapan ada dalam peta tersebut. Tengok betul-betul petikan. Sebab ada jawapan, sikit jawapan. Maksudnya dia akan bagi 2-3 jawapan yang free untuk kamu salin balik. Jadi jangan takut. Kalau keluar soalan macam tu, jangan takut, relax. Dan jawab bertenang, jawab je ikut apa yang disoal. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh ni. Macam itulah maksudnya dia akan bantu kamu melalui itulah gambar raja, peta, jadual dan sebagainya. Kamu boleh salin balik maklumat daripada gambar raja, peta tersebutlah. Jadi dia akan dapat markah. Okey, contoh dengan merujuk peta, terangkan kemarahan tentera Jepun di tanah Melayu. Okey, so ni peta dia. Okay, tak apa nampak, cikgu besarkan sikit. Okey, berapa markah kita ni? Wow, 6 markah. Okey, boleh tak? Terangkan kemarahan tentera Jepun di tanah melalui peta tersebut. Okey. Okey, boleh tak? Siapa yang boleh? Tengok peta ni. Ada tak maklumat yang kita boleh bagi? 6 markah, boleh tak? Clear tak? Contohlah kalau tak ingat mereka ni berhenti kat mana, turun kat mana. Peta ni ada tak jawapan dia? Ada tak? So boleh tak bagi jawapan cikgu? Siapa nak bagi dulu? Satu jawapan. Kita ada 6 markah. So jawapan yang pertama. Jepun mendarat di Thailand. Jepun mendarat di Thailand. Kota Baru. Okey, so menjarat di Thailand, 1 markah. Mendarat di Kota Baru. Okey, itu 2 markah. Lagi-lagi dalam peta tu apa lagi? Apa yang ketiga? Jepun mendarat di Singgora dan Patani. Okey, di Thailand lah tu. Okey. Okey, so lagi yang ketiga, so dia mendarat di Thailand. Okey, daripada peta tu kita nampak apa lagi? Daripada Singgora ada dua kumpulan. Berpecah kepada 2 kumpulan. Okey, itu markah. Berpecah kepada 2 kumpulan. Itu markah ketiga. Markah keempat? Kumpulan pertama. Satu kumpulan B mana? Tengok. Satu kumpulan B? Kedah. Pantai Barat. Okay. Satu lagi kumpulan? Pantai Timur. Okey, Pantai Timur. Satu lagi markah? Bandar. Bandar-bandar besar di tanah Melayu. Good job. Okey. So kalau keluar soalan macam ni, jangan takut. Boleh dapat jawapan daripada peta. Dia nak bagi kamu jawapan free je. Dia nak bagi kamu markah free. So jangan takut, jawab je. Okey? Jangan, maksudnya mungkin cikgu-cikgu ada yang tak bagi penerangan ke, maksudnya jawab je ikut soalan. Cikgu pun tak tahu soalan macam mana nak tanya. Tapi mungkin macam ni lah, maksudnya yang mudah, yang kamu mudah dapat markah. Sebab dia nak tolong. Takkanlah dia nak bagi graf jatuh teruk sangat tahun ni kan, sebab tak ada kertas 3. Jadi mesti dia ada something untuk tolong kamu. Jadi jangan takut, gunakan apa yang dia bagi. Contohlah, okey? So kita pergi kepada, bagus terima kasih kepada semua yang menjawab. Ni kita baru 3.6 ni. Okey, mengapa negara kita menjadi sasaran tentera Jepun? Sebab ada bahan mentah. Okey, bahan mentah. Okey, jawapan kedua. Dia ada nak 6 jawapan kan? Biji timah. Okey. Kalau kita bagi getah, biji timah, emas tu dikira satu lah. Okey, sorry. Bahan mentah 1 markah. Okey, contoh. Biji timah, getah 1 markah lagi. Okey, so 2 markah lagi. 400. Okey, buat apa? Okey, kepentingan strategik tentera. Okey, Anis betul, tentera. Okey, lagi 3 markah, lagi 4. Boleh hurai tak lagi pasal bahan mentah tu? Bahan mentah, biji timah, lepas tu dia perlukan untuk apa tadi cikgu cerita? Untuk keperluan Penyidinan. perindustrian, di mana mereka menjalankan pembaharuan Meiji. ada orang ingat nasib baik, pembaharuan Meiji. Okey, jadi lagi? Okey, keperluan tentera. Kita nak hurai apa? Mereka nak ambil apa? Tentera yang penting tu. Pengkalan tentera yang penting. Mereka nak ambil? Kedudukan geografi tanah Melayu yang strategik. Betul Ifran. Okey, boleh 1 markah. Lagi 1 dia nak ambil
Singapura. Singapura sebab dia merupakan pengkalan tentera British. Jadi kalau dia ambil Singapura maksudnya dia dapat tawan seluruh tanah Melayu. Okey, kejap. Okey. Cikgu cepat sikit lah takut sekejap lagi kita tak ada habis. Okey. So ni jawapan dia. Okey. Keperluan ekonomi iaitu ekonomi satu markah. Ekonomi nak buat apa? Bahan mentah. Contoh bahan mentah. Biji timah. Okey. Untuk buat apa? Perindustrian. Okey. Sarawak, kita cerita pasal Sarawak ada minyak. Mendapatkan minyak di Sarawak kat mana? Miri. Tu pun dah 6 markah. Banyaklah Okey. Ketenteraan kedudukan strategik. Lepas tu membuka laluan telaga minyak di Sarawak. Okey. Satu lagi last. Okey, kamu tengok gambar ni. Okey, so dalam gambar ni dia terangkan, Ya Allah, terpeliharalah kami oleh tentera Jepun daripada aniaya. Ya Allah, terpeliharalah kami oleh tentera Jepun daripada aniaya. Okey, dah tengok gambar ni? Apa yang kamu nampak? So kalau soalan keluar, soalan macam ni je. Ni yang cikgu cakap. Propaganda. Kan dia bagi gambar, lepas tu dia minta kamu ulas, dia bagi markah. Macam ni lah soalan yang ni. Daripada gambar, apakah ulasan anda berdasarkan gambar raja ini? Okey. Apa ulasan anda? Berharap Jepun. Penjajahan. Penjajahan? Kalau keluar gambar macam ni, cerita satu-satu apa yang kamu nampak. Kamu nampak apa tu? Okey, propaganda bagus. Ani Syahira propaganda untuk tanah Melayu. Propaganda Asia untuk orang Asia. Okey, tu yang orang pandai lah. Orang pandai jawab. Kalau orang tak pandai jawab, saya tak baca Jepun kan. Saya tak ready lah Jepun. Lelaki menarik tangan seorang lelaki. Okey, Akil bagus. Dapat markah tau. Okey, lelaki itu apa? Kita tengok kat belakang. Lelaki Jepun. Seorang lelaki Jepun. Kita buat apa? Menarik tangan orang Melayu. Menarik Menarik tangan lah ataupun menyuar. Menyuar tu apa maksud dia? Menyuar tangan pula cikgu ni. Menghulurkan. Astagfirullahalazim cikgu ampun apa nak jadi. Okey, menghulurkan tangan, kita tengok. Okey, saya cikgu tukar gambar. Okey, kita tengok gambar ni dah. Clear sikit besar. Okey, menghulurkan tangan kepada seorang lelaki. Yang tengok tu, lelaki tersebut yang seorang lagi yang tangan tu, yang ni kita tahu, yang ni tentera Jepun. Yang menghulurkan tangan ni ada tentera Jepun. Kita tengok yang menarik tangan tu siapa? Tengok dia pakai apa tu? Orang Melayu. Orang Melayu. Hongkong. Jadi cerita je. Apa? Okey, L tu kena tangan raise hand, kenapa? Okey, boleh buka mic ataupun tanya cikgu dekat chat. Tak payah raise hand, tanya terus. Okey. Kadang-kadang tertekan sebab tu kita tak tanya. Okey, so kita boleh cerita poster ini adalah mempunyai gambar seorang tentera Jepun dan seorang lelaki Melayu. Dapat markah? Okey. Tentera Jepun tersebut menghulurkan tangan kepada lelaki terbabit. Okey. Seolah-olah ingin membantu lelaki tersebut, lelaki Melayu itu keluar daripada masalah yang dialamilah. Okey. Latar belakang poster tersebut adalah latar belakang bendera Jepun. Dapat markah? Okey. So poster ini menulis, Ya Allah terpeliharalah kami. Jangan risau kalau yang bukan Melayu yang ataupun yang Melayu yang tak faham bahasa tulisan Jawi, dia akan translate lah. Dia akan bagi translation dalam bahasa Melayu lah. Jadi kamu salin balik. Ya Allah terpeliharalah kami oleh tentera Jepun. Menunjukkan bahawa orang Melayu mengharapkan tentera Jepun untuk tolong mereka. Dapat markah. Senang je nak dapat markah sekarang. Okey, Alif Iskandar hai. Baru nak hai, cikgu dah ajak nak habis dah. Okay, it's okay, hai. Okay, so itu yang kita nampak lah. Kalau keluar soalan, ulasan anda berdasarkan gambar raja ini. Okay, so kalau orang ni jawapan orang yang hebat lagi lah. Menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia, menggambarkan Jepun ni sebagai penyelamat. Okay, Asia, tadi ada orang sebut kan, Asia untuk orang Asia, menggunakan propaganda untuk mempengaruhi minda masyarakat supaya masyarakat
mempercayai Jepun. Okey, dan kemudian dapat menjayakan misi Jepun untuk menjajah tanah Melayu. So ini jawapan betul lah, jawapan semua betul. Tapi kalau lah kata, blur lah, tak study bahasa Jepun, okay, ambil je apa yang kamu nampak daripada gambar. So boleh dapat markah. Sebab sekarang, apa bahan yang dia bagi, ingat jangan sia-siakan. Tengok elok-elok, renung elok-elok, garis. Kalau dia bagi petikan tu garis, itulah markah kamu. Okay, itulah yang dapat markah, yang dapat tolong markah kamu. Jangan risau, memang dia nak tolong dengan cara macam ni sekarang. So daripada didik TV cikgu dengar itu kan, macam itulah, ini yang cikgu faham lah. Okay, so kita baru nak masuk 3.5, dah 9.20 dah. Okay, serangan Jepun terhadap negara kita. Okay, so tadi kan, kalau ditanya apa faktor tentera Jepun hanya mengambil masa yang singkat untuk menguasai tanah Melayu dan Singapura. Macam cikgu kata, British mengambil masa selama apa? Beratus tahun tau, daripada perjanjian Pangkor 1874, okay, sampailah dia dapat Johor. Okay, panjang, nak dekat ratus tahun. Okay, tapi Jepun dalam masa tak sampai 2 bulan, seluruh tanah Melayu, Sabah, Sarawak dapat ke tangan Jepun. So hebat apa maksudnya yang membuatkan dia dapat menguasai dalam masa yang singkat. So cikgu postpone dulu soalan ni. Okay, nanti kalau kita ada masa kita jawab. Kamu cuba fikirlah. Kalau tak sempat malam ni balik fikir kat rumah. Kan, bincang dengan cikgu kat sekolah. Okay, cikgu nak teruskan kepada dasar pendudukan Jepun di negara kita. So maksudnya sekarang dasar ni apa dia buat? Tengok gambar. Kan kalau dibagi gambar macam ni kan, ya Allah, tengok gambar ni. Tengoklah orang Melayu kena tu. Depa seksa orang Melayu kan. Tengok depa paksa orang Melayu buat kerja. Tu dia bubuh poster-poster tadi tu lah. Ya Allah, bantulah kami tu daripada Anaya tu, tolong Jepun tu, poster propaganda depa. Lepas tu tengok tu apa depa buat, paksa untuk bekerja. Tengok sekolah ni, tak boleh belajar bahasa Melayu dah. Sekolah semua kena tulis tu Jepun. Ini apa yang dia buat lah. Kalau keluar gambar-gambar macam ni, kamu terang macam tu je. Okay. Okay. So dasar pendudukan Jepun di negara kita. Maksudnya apa yang Jepun buat setelah Jepun menjajah negara kita. Okay. So kalau selalu kita tengok 3 aspek lah. Politik, ekonomi dan sosial. Samalah, ada apa benda pun kita tengok 3 aspek. PES. Politik, ekonomi, sosial. Okay. Okay, dasar pentadbiran tentera Jepun. So kita nak tengok apabila Jepun sampai, Jepun melaksanakan dasar pentadbiran tentera. Dia tak guna. Okay. So memang dia guna tentera lah untuk menjajah, untuk mentadbir tanah Melayu. Okay, kemudian kita nak tengok dasar terhadap raja-raja. Apa yang dibuat kepada raja. Dan kemudian kita nak tengok dasar terhadap pemimpin tempatan. Apa yang dia buat kepada pemimpin tempatan. Okay, so kita nak tengok dia apa yang dia buat dalam tentera dia. Kemudian kita nak tengok apa yang dia buat kepada raja. Kita nak tengok apa yang dia buat kepada pemimpin tempatan. Okay, dasar pentadbiran. Okay, so pentadbiran tentera Jepun. Okay, kita nak tengok dulu pentadbiran dia buat apa yang dia buat dalam politik lah. Okay, yang pertama, dia menggabungkan tanah Melayu dengan Sumatera. Sumatera di Indonesia kan, dalam peta kita, Sumatera sebelah ni, pulau yang sebelah tanah Melayu tu. Itu Sumatera. So, tanah Melayu bergabung dengan Singapura. Sebab apa? Sebab biasalah dia nak bentuk satu kawasan pertahanan khas. Nak jimat duit lah. Kalau asing nak kena duit asing-asing kan, so dia gabung. Okay, kemudian apabila dia hampir kalah 1944, dia separate balik. Dia pisahkan tanah Melayu dan Sumatera, diasingkan. Okay, kerana baru dia sedarlah terdapat perbezaan politik dan terdapat perbezaan ekonomi. Okay, ekonomi okay, di Sumatera dan juga di tanah Melayu. Maksudnya tak sesuai lah untuk digabungkan. Okay, pentadbiran di Singapura pula, maksudnya di tanah Melayu gabung Sumatera. Okay, Singapura diasingkan. Singapura ni dia panggil sebagai Shonan. Shonanto. Shonan ni adalah cahaya. Cahaya maksudnya semua negara-negara ni kan, tanah Melayu, Sumatera apa, yang paling bercahaya. Yang paling orang kata bercahaya tu maksudnya mendatangkan keuntungan lah. Bercahaya tu adalah Singapura. Okay, so dialah tempat tentera, dialah tempat ekonomi, semua dekat Singapura.
Okay, sebab tu dia dinamakan sebagai Shonanto. Shonan tu cahaya selatan. So dia lah yang bercahaya, kita ni mandam ya. So diasingkan. Allah, buka. Okay, so diasingkan Shonanto. Okay, tanah Melayu pula dikenali sebagai Malai Baru. Dia tak kata sebut Melayu, dia sebut Malai Baru. Okay, tadi macam cikgu cerita, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu diberikan kepada Thailand. Diserahkan semula kepada Thailand dalam perjanjian. Okay, apabila Thailand membuka laluan kepada tentera Jepun, dia buat perjanjian. Dia kata jangan serang aku, nombor 2 serahkan 4 negeri kepada aku balik. So dia kena serah lah. Okay, Sarawak, Sabah, Sarawak dan Brunei digabungkan dan membentuk Borneo. Dia panggil kita Borneo. Borneo. Sekarang pun Borneo lah. Dia panggil kita Borneo. Okay, itu cara politik dia lah. Okay, dasar terhadap Raja Melayu pula. Okay, Jepun tetap mengiktiraf Raja Melayu sebagai ketua agama Islam dan hal ehwal adat Melayu. Dia tak kacau. Okay, Raja Melayu diberikan pencen dan sultan-sultan masih lagi menjadi sultan di negeri. Dia tak kacau tu, tetapi di bawah pengawasan Gubernur Jepun. So dia tak kacau sangat raja juga. Okay, pemimpin tempatan pula, yang ni baik pasal dia. Memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang ada pendidikan dan ada pengalaman. So sebelum ni British, pasal apa kita, yang ni cerita pasal ni. Kenapa orang tanah Melayu apabila kena jajah dengan Jepun, kita ada semangat nak lawan. Sebelum ni British jajah kita beratus tahun, kan? Kita tak ada rasa nak lawan. Pasal apa bila Jepun serang kita, Jepun jajah, kita rasa nak lawan. Sebenarnya yang pertamanya adalah pada masa Jepun yang baik dia, Jepun bagi kat kita peluang untuk menjadi pemimpin. Ajak kita. Macam mana nak jadi pemimpin? So masa ni lah lahir Datuk On kan, dekat negeri Johor dia jadi pegawai. Masa ni lah baru orang tempatan rasa macam wow, aku pun boleh memerintah rupanya. Sebelum ni tak ada rasa confident tau, rasa macam tak boleh lah, biarlah British merintah. Macam tu. So bila dia bagi peluang kepada orang tempatan, kita rasa macam kenapa kita nak harap orang luar untuk tolong kita mentadbir negara kita? This is our country. Konon lah kompetisi sikit. Ni negara kita, kan? Kita lah kena mentadbir, kita lah yang kena jaga. Kita pun boleh, pasal apa nak ambil orang luar nak mentadbir kita? Dia dah rasa confident dah. Sebab mereka ni mendapat latihan kepimpinan dalam masa Jepun tu lah. Okay, sebenarnya dia nak mengatasi masalah kewangan, masalah kekurangan pegawai lah. Okay, dan mendapatkan sokongan penduduk. Okay, dan kemudian dia menubuhkan sekolah latihan pemimpin muda yang dikenali sebagai Kowa Konrenjo. Kan dalam buku ataupun kamu tulis nanti kalau tak ingat Kowa Konrenjo tu, sekolah latihan untuk pemimpin. Betul dah, maksudnya pemeriksa akan faham lah. Dia bagi sekolah lagi. Maksudnya untuk belajar macam mana nak memimpin negara. Okey, so habis dah itu pasal dasar pentadbiran. So kita pergi kepada dasar ekonomi. Okay, so dasar ekonomi melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Okay, rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan. Okay, dia nak bangunkan industri tempatan. Kita pun dah ada kilang kita sendiri. Okay, memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Okay, so dia nak pastikan kita guna peralatan, kita guna kemudahan tu yang sedia ada secara 5 tahun. Dia pun ni jimat set Jepun ni. Okey, kemudian mata wang Jepun dicetak, okey, dipanggil sebagai mata wang pokok pisang. Dia ada pokok pisang ni. Okey. Tetapi masalah mata wang ni dicetak begitu banyak. Terlalu banyak sampai menyebabkan inflasi berlaku. Maksudnya inflasi ni duit banyak, barang tak ada. Kan? Sampai sepapan telur pun sepapan telur pun berharga berapa ratus dolar. Bayangkan telur pun beratus dolar, siapa mampu beli? Maksudnya barang sikit tapi duit banyak. Jadi dia menyebabkan inflasi berlaku. Okey. Dasar sosial pula kita tengok dalam pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, kemudian kita nak tengok catuan dan penghasilan makanan, layanan terhadap penduduk. Okey. Okey, pendidikan Jepun. Pendidikan semasa Jepun
dia telah menutup semua sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Dia hanya buka sekolah Jepun sahaja. Okey? Sekolah Jepun sebab tu kita nampak dalam gambar tadi, semua orang Melayu belajar tulis tulisan Jepun. Okey? Menyanyi lagu Jepun. Pagi-pagi tak boleh lah menyanyi lagu Tanah Melayu. Kena menyanyi lagu Kimi Gayo, lagu Jepun. Pagi-pagi tu beratok menyanyi lagu Jepun. Kenapa? Untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat yang dipanggil sebagai Hakko Ichio. Okey? Mencapai teknologi industri, kemudian dia tumpu kepada teknologi, dia belajar banyak pasal industri, okey, meningkatkan disiplin dan kemudian menerapkan nilai Jepun. Okey? So daripada segi pendidikan ni, apa yang Jepun buat adalah dia nak memupuk semangat nasionalisme, semangat cintakan negara Asia. Dia nak bagi orang benci kepada Barat. Okey, menghapuskan pengaruh Barat dan setia kepada Jepun. Okey, so ini matlamat pendidikan dia lah, nak bagi setia kepada Jepun. Sebab tu kena menyanyi lagu Jepun, belajar tulisan Jepun. Cuti pun raya tak ada cuti hari raya tak ada. Dia ada cuti sempena bunga sakura ada. Mampulah kan ke sini mana ada bunga sakura, tetapi cuti ikut cuti Jepun. Jepun cuti sebab perayaan bunga sakura, kita pun bunga sakura lah, walaupun yang ada kat sini bunga teh ayam. Cuti juga. Okey, macam tu lah. Okey. Sikap terhadap agama pula. Jepun menghormati sangat agama Islam dan adat Melayu, dia tak kacau. Okey, tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Okey, kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama dia tetap terus, dia tak kacau. Benda ni dia tak kacau. Okey, majlis agama dibentuk dan kemudian persidangan agama Islam juga ada di Singapura dan Kuala Kangsar. Pernah diadakan lah. Jadi dia tak kacau agama. Okey, catuan dan penghasilan makanan. Kenapa dia catu makan? Sebab pada masa tu British telah menyekat makanan untuk sampai ke tanah Melayu. Jadi tak ada makanan, sebab tu makanan terpaksa dicatu. Okey, memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan. Kemudian catuan makanan dikuatkuasakan. Dia buat kad, catuan makanan ada kad. Maksudnya nak ambil beras, dia tulis chop. Kan, sebulan dapat lah. Sebab tu lah orang-orang zaman Jepun ni kan makan apa tahu, makan yak bubuk kan. Kalau tok kamu cerita kan, makan yak nasi je, tak makan nasi. Okey, beras tu ambil rebus sampai jadi ayak, makan ayak nasi je, kanji je. Nak bagi dapat tenaga. Sebab apa? Memang semua makanan telah dicatu. Shortening, kan? Shortages. Rice shortages lah. Maksudnya dicatu, makanan dicatu. Maksudnya dalam masa sebulan dapat satu keluarga dapat sekilo beras. Bayang kalau nak makan sekilo beras kan. Contohlah kadang-kadang berapa ratus gram. Macam itulah makanan dicatu. Okey. Kemudian kempen tanam tambah lebih banyak makanan. Masa ni lah orang Melayu belajar tanam ubi kayu. Dulu tak ada ubi kayu ni, tak pernah kita ada makan ubi kayu. Makanan kat tanah Melayu ni berlambak kan. Sampai kita tak lalu nak makan. Okey, masa Jepun punya tak ada makanan sampai Jepun ajak kita tanam ubi kayu. Kita belajar untuk tanam. Kita kenal dengan ubi kayu masa Jepun lah. Tanam lebih banyak makanan. Okey, contoh padi. Kalau dulu zaman dulu sebelum Jepun mai, padi hanya ditanam sekali setahun. Lepas Jepun mai dia buat R&D, dia suruh tanam 2 kali setahun. Sampai sekarang lah kita tanam padi 2 kali setahun ke 3 kali dah ni tak tahu. Kan? Okey, maksudnya lebih daripada sekali lah. Itu di bawah kempen tambah lebih banyak makanan. Okey, layanan terhadap penduduk pula. Okey, orang Melayu dan peribumi kebanyakan dilayan dengan baik untuk mendapat sokongan lah. Okey, orang India, Jepun membantu menubuhkan tentera kebangsaan India. Dia baik juga dengan orang India. Digalakkan menyertai tentera ini untuk memerdekakan negara Jepun. Sebab apa? Sebab dia nak dapat sokongan daripada orang-orang India di negara India. Sebab dia pun memang mission dia nak tawan India juga. Sebab tu dia buat baik dengan orang India. Orang Cina pula dilayan dengan mendapat layanan yang sangat kejam. Okey, kalau dia jumpa orang Cina, dia bukan pukul, dia akan inilah. Sebab itulah orang Cina sezaman Jepun semua lari masuk dalam hutan, takut. Sebab itulah nanti mereka menyertai Parti Komunis Malaya. Komunis. Sebab tu mereka lari dalam hutan, sebab tu mereka join komunis. Sebab apa? Mereka harap komunis tu dapat bantu mereka untuk lawan Jepun lah. Sebab Jepun ni layan dengan orang Cina dengan sangat teruk. Kenapa? Pasal apa? Dia layan Cina. Orang lain baik kan? India baik, Melayu baik. Tiba-tiba main kat Cina layan buruk. Sebabnya yang ni berlaku di negara Cina. Cikgu kata tadi awal, mereka telah kalah dalam peperangan kan. Orang Cina, negara Cina telah kalah
perang dalam tentera, dalam peperangan China-Jepun. Orang China kalah. So bila China kalah, mereka ni anti kepada Jepun. Dan Jepun juga tak suka kepada mereka. So bila nampak mereka, Jepun akan siksa lah. Jadi mereka lari masuk dalam hutan. Tu cerita dia yang komunis pula. Dia sangkut dengan komunis tu. Okey, yang ni kita tengok apa yang layanan kepada orang tanah Melayu. Kesian. Sepanjang tempoh 3 tahun pembinaannya, seramai 16,000 tawanan perang maut dan lebih 100,000 buruh dari Asia itu dilaporkan meninggal dunia atau hilang. Ini kisah pilu, kisah tentang landasan keretapi maut yang dibina semasa pendudukan Jepun di Malaya. Mungkin ramai antara kita yang sudah tahu kisahnya, jadi apa yang dipaparkan di sini hanyalah cuma mengimbas kembali apa yang telah terjadi. Semoga cerita ini bermanfaat. Seperti mana yang diketahui sepanjang tempoh pembinaan landasan ini, tiada yang lebih sukar melainkan kesengsaraan, keperitan dan penderitaan yang tiada penghujungnya. Tiada yang lebih berharga daripada nyawa melainkan membilang hari menanti ajal. Itulah yang boleh diibaratkan kepada buruh-buruh paksa tersebut. Mengikut catatan sejarah, selepas selesai penaklukan Jepun di Tanah Melayu dan Singapura pada Februari 1942, negara matahari terbit itu mula merencanakan pembinaan landasan keretapi sejauh 415 km yang merangkumi 60 stesen dari Thailand ke Burma bagi meluaskan penaklukan rantau itu sehingga ke India. Seramai 68,000 tahanan perang British, Australia, Amerika, New Zealand dan Belanda, manakala 200,000 lagi buruh paksa India, China dan Melayu terlibat dalam pembinaan landasan maut itu. Sepanjang tempoh 3 tahun pembinaannya, seramai 16,000 tawanan perang maut dan lebih 100,000 buruh dari Asia itu dilaporkan meninggal dunia atau hilang. Sepanjang tempoh 1942 hingga 1946, sebanyak 72,000 rakyat negara ini menjadi buruh paksa. Namun hanya kira-kira 30,000 orang sahaja selamat pulang. Seterusnya, antara negara-negara Asia yang terlibat adalah datang dari Burma, Jawa dan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua telah berlaku dan kejatuhan ke Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia. Oleh yang demikian, tahanan perang digunakan oleh pihak Jepun bagi merealisasikan impian mereka dalam mencapai kejayaan semasa zaman peperangan tersebut. Tenaga dan kudrat telah dikeras sepenuhnya siang dan malam. Kebanyakan tahanan yang meninggal dunia disebabkan berbagai penyakit antara lain seperti taun, malaria, beri-beri dan keletihan. Hukuman fizikal bagi mereka yang dinilai kerana lalai dalam kerja atau melakukan kesalahan diperlakukan dengan sangat kejam, dan sebagai hukuman mereka yang sakit dan tidak dapat bekerja tidak akan diberikan makanan. Sekitar tahun 1942 sehingga 1943, kebanyakan tahanan perang terpaksa membina landasan keretapi ini hidup dalam keadaan yang dahsyat. Tahanan bekerja di bawah kudrat yang melampau. Keadaan kerja yang begitu teruk di samping menerima seksaan dari pihak Jepun. Menurut buruh yang pernah bekerja di sini, suatu hari mereka dibelawa oleh penghulu kampung mereka untuk bekerja di Thailand. Mereka dijanjikan dengan kehidupan yang lebih baik di sana. Setelah menempuhi perjalanan kereta api selama berhari-hari, mereka terkejut kerana akhirnya mereka ditempatkan di tapak pembinaan untuk menjadi buruh. Mengikut apa yang diceritakan oleh seorang saksi yang berasal dari Mukim Pulau Kasab, Segamat Johor, menceritakan sendiri tentang peristiwa ini, di mana di kampungnya seramai 24 orang anak muda termasuk dirinya telah terpikat untuk menerima tawaran kerja tersebut kerana mereka sebenarnya tidak mengetahuinya. Namun pada setelah projek ini siap, mereka yang dapat kembali dengan selamat adalah cuma 4 orang sahaja. Diceritakan dalam sehari lebih terdapat hampir 30 orang yang terkorban, dan yang kejamnya lagi, mayat mereka dikuburkan dalam satu lubang yang besar berhampiran dengan landasan itu juga. Alatan yang digunakan untuk menggali tanah dan batu pada kedalaman 20 meter dengan hanya peralatan yang terhad. Mereka menggunakan tukul seberat 8 paun, batang paip keluli,
bahan letupan dan penyodok. Sebahagian besar bahan buangan telah dikeluarkan oleh tangan yang menggunakan bangku rotan dan bunyi beras yang digantung antara dua tiang. Kemudian rekod kematian sebenar yang dicatatkan adalah lebih tinggi daripada apa yang direkodkan. Tekanan dari pihak Tokyo memaksa tentera-tentera Jepun memaksa ribuan buruh untuk mempercepatkan kerja-kerja pembinaan landasan. Tenaga manusia dikerah tidak henti-henti. Namun pada hari ini kerajaan Burma telah mengambil inisiatif untuk memelihara aset sejarah ini dan dijadikan tempat pelancongan. Di Thailand, segerombolan pelancong asing dilihat berduyun-duyun ke landasan dan jambatan yang masih beroperasi. Ia juga sama seperti yang digambarkan dalam filem The Bridge Over the River Kwai. Kanchanaburi merupakan salah satu stesen landasan yang terletak kira-kira 3 jam dari Bangkok dan terkenal sebagai destinasi pelancongan di negara tersebut. Menurut pegawai pelancongan Thailand, negara itu memperoleh pendapatan sebanyak 2.4 juta baht pada tahun. Okey, so tak boleh panjang-panjang lah, sebab kita tak ada masa. Okey, so kita tengok tadi macam mana layanan terhadap orang Tanah Melayu. Kita lah di mana mereka telah dipaksa, kita panggil kita panggil buruh paksaan lah untuk membuat landasan kereta api maut. Ini landasan kereta api maut sebab apa? Sebab 75,000 orang Tanah Melayu telah pergi sana untuk kerja dan juga yang balik hanyalah 30,000 orang. Jadi lebih 40,000 orang mati kat sana. Termasuklah buruh-buruh daripada India, buruh daripada China lagi kan. Dan mereka dipaksa bekerja, tengoklah mereka semua kurus kering sampai tinggal tulang. Kan duk nampak tulang mereka ni. Punyalah mereka beri kerja, paksa kerja, tak bagi makan. Makan mungkin sehari sekali. Lepas tu kerja pula 24 jam, kerja 20 jam. 4 jam rehat. Okey, orang yang sakit pula tengok tadi diikat pula kan. Maksudnya orang yang kerja tak cukup jam, mereka kena ikat dan perut mereka ikat pula. Kan, kena siksa lagi. Jadi sangat teruk lah. Jadi penyiksaan kepada orang tempatan lah ni. Okey, kita panggil sebagai landasan kereta api maut. Yang ni kita panggil sebagai landasan kereta api maut. Okay, masyarakat secara amnya sangat sengsara di bawah pendudukan Jepun. Kan? Okey, buktinya salah satunya adalah landasan kereta api maut. Yang ni ramai yang terkorban. Sebab apa? Mereka kuih kering, tak cukup zat, tak cukup vitamin, penyakit beri-beri, tak cukup ubat, sakit mereka tak bagi ubat, mati je. Lepas tu mereka tanam ramai-ramai dalam satu lubang. Cuba bayang kalau kita rasa macam tu, macam mana kan? Mesti lawan. Kita mesti menentangnya. Kita tak boleh biar kan. Mereka dah lah jajah kita, siksa lagi kita. Okey, ni jalan kereta api maut. Okey, so cikgu teruskan lagi satu tajuk. Cikgu rasa takut tak sempat kan. Perjuangan rakyat tempatan menentang pendudukan Jepun. Okey, kita tengok sebab itulah. Kalau tadi cikgu kata pada awal tu mendapat sambutan yang positif. Tapi kemudian pada hujungnya rakyat mula menentang pendudukan Jepun. Mula lawan lah sebab kita rasa lah ini pembohong, propaganda. Propa je kata nak main tolong kita, sebaliknya yang berlaku. Sebaliknya mereka jajah kita malah lebih teruk, lebih kejam daripada British dulu. Jadi kali ni kita tak mau dah siapa-siapa pun main tolong British, main tolong tak mau. Kita sendiri nak merdekakan negara kita. Nak lepaskan negara kita daripada jajahan. Macam itulah. Okey, penentangan rakyat terhadap pendudukan Jepun. Okey, yang pertama oleh Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air, kemudian MPAGA, Malayan People Anti-Japanese Army dan Force 136. Okey, tak apa saya cikgu terang satu-satu. Okey, Regimen Askar Melayu menentang Benteng Pertahanan Tanah Air. Okey, Regimen Askar Tanah Melayu maksudnya askar daripada Tanah Melayu sendirilah. Bersama-sama dengan tentera British, berpakat dengan British lah untuk menentang pendaratan Jepun di Kelantan. Okey, memaparkan semangat juang yang tinggi. Okey, antaranya adalah Lieutenant Adnan lah bin Saidi yang telah bertempur menentang tentera Jepun di Singapura. Okey, contohnya Lieutenant Adnan. Okey, kemudian Lieutenant Adnan telah mati pada umur 27 semasa menentang Jepun. Okay, he was killed while fighting the Japanese army at the age of 27. So ni pertempuran di Bukit Candu, Singapura, di mana dikendalikanlah oleh Regimen Askar Tanah Melayu. Okay.
Kemudian yang kedua, penentangan MPAGA. Masa dia lari sikit. Cuba tarik sikit. Tak nampak. Okey. Okey. Sorry, Okey, sebahagian orang Cina mencari perlindungan. Tadi kan cikgu cerita orang Cina dilayan dengan sangat teruk. Jadi orang Cina ni menyorok dalam hutan. Semasa Jepun, orang Cina semua lari dalam hutan, menyorok dalam hutan. Kemudian mereka telah menyertai komunis, Parti Komunis Malaya. Sebabnya untuk mengelakkan daripada diseksa dan dibunuh. Mereka pun sebenarnya tak mau tapi takut kan kena seksa, kena bunuh. Jadi mereka join PKM. Mereka rasa macam komunis tu boleh bantu mereka lah. Okay. Kemudian PKM telah menubuhkan satu pasukan gerila untuk menyerang Jepun dan pasukan ni dinamakan sebagai MPAGA. Jadi MPAGA ni adalah satu pasukan di bawah komunis lah. Okay. Dan MPAGA ni di mana dia telah berpakat juga dengan British. British ni walaupun tak ada tapi dia pakat dengan orang dalam tanah Melayu. Pakat dengan komunis kan. Okay. PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British. Yang ni nanti bila sambung cerita komunis, British pening kepala. Tak, British pening sebabnya masa Jepun, British yang bagi latihan tentera, British yang bagi senjata kat komunis. Sebab tu kita heran pasal apa komunis duduk dalam hutan ada pistol, ada senapang. Sebabnya cerita dia ni lah. British yang bagi supaya komunis ni menentang Jepun. Lepas Jepun balik, komunis guna senjata tu menentang British pula. Jadi macam senjata makan tuan lah. Lepas tu mereka pening. Kan? Okey, 165 orang anggota PKM diberi latihan untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang terhadap Jepun. Merupakan gerakan anti-Jepun yang terbesar di tanah Melayu. Okey. Satu lagi adalah kita tengok penentangan MPAGA. MPAGA telah berpakat dengan Force 136. Okey, Force 136 bagi bantuan senjata, ubat, kewangan dan latihan tentera. Nanti kita tengoklah pasal Force 136 ni. Okey, MPAGA juga berpakat dengan Parti Komintang. Komintang ni komunis lah. Okey, menubuhkan OCAGA yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Kalau komunis bintang 3. Jadi OCAGA ni bintang 1. Okey, Force 136. Ini baru Force 136. Force 136 ni, sorry, lari lagi. Telepon lari tak tahu. Kita tarik sikit. Tak boleh nampak tulisan. Okey, Force 136 ditubuhkan oleh British sebenarnya. Tentera ditubuhkan oleh British. Okey, dan British telah bagi latihan tentera di India dan Sri Lanka. Maksudnya British seluduk lah mereka ni untuk pergi dapat latihan di Sri Lanka dan India. Okey, selepas itu mereka dihantar ke tanah Melayu melalui kapal selam. Itu juga kata dia berseluduk. Okey, atau diturunkan melalui payung terjun. Okey, bertujuan untuk mendapat sokongan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Dia nak tubuhkan pasukan tentera anti-Jepun lah. Force 136. Maksudnya Force 136 ni tentera yang dilatih oleh British juga. Okey, ni contoh Force 136. Okey, Force 136. Okey, di Perak kita tengok askar Melayu setia berjaya mendarat di Hulu Perak ditubuhkan dengan bantuan pegawai daerah Greek Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman. Maksudnya ada Force 136 di Perak. Kemudian ada di Pahang, pasukan Wataniah Pahang. Okey, mendarat di Raub Pahang. Dia kan lepas dia pelatih tu dia mendarat di Raub lah. Ditubuhkan dengan bantuan pegawai daerah Raub, Yub Mahidin. Yang ni juga Sultan Pahang yang ketua. Nampak kat tengah tu gambar Sultan Pahang. Sultan Pahang sendiri yang mengetuai Force 136 di Pahang. Okey, di Kedah, gerila Melayu Kedah mendarat di kampung Kuala Janing, Kedah. Ditubuhkan dengan bantuan pegawai daerah Kedah iaitu Tuanku Abdul Rahman. Ni nampak tak? Masa Jepun, Tuanku Abdul Rahman dijadikan sebagai pegawai daerah. Dia ada jawatan. Jepun lah yang bagi. Dilatih untuk Jepun jadi pegawai daerah. Okey, penentangan individu. Kita tengok. Okey, yang ni adalah Durchan Singh. Okey, menentang Jepun dengan cara menyebarkan risalah, majalah kan. Okey, menggunakan propaganda, menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Inilah Durchan ni dikenali sebagai Lion of Malaya. So dia bagi risalah majalah kepada orang. Okey, dalam risalah tu memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang. So maksudnya apa yang Jepun buat sebenarnya.
Okey, berjaya menghadiri sidang akbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan. Okey, dan sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Dia telah sabotaj tu maksudnya merosakkanlah landasan kereta api tu. Okey. Kemudian dia kena tangkap, Lion of Malaya ni kena tangkap, kemudian dia berjaya melepaskan diri, lepas tu dia lari ke Burma, Myanmar. Okey, seorang lagi adalah Shabel Katigasu. Ni dia. Okey, dia seorang jururawat, misi nurse. Okey, terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu masa perang dan gerila anti Jepun. Dia banyak tolong orang yang cedera lah. Okey, bersama dengan suami memberi bantuan ubat-ubat dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti Jepun. Maksudnya yang kumpulan-kumpulan tentera anti Jepun dia tolong bagi ubat dan sebagainya. Okey, dia dan suami lah sebab dia nurse. Okey, menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh daripada radio British dengan gerila anti Jepun. Okey, akhirnya Shabel Katigasu dan suaminya ditangkap, diseksa sampai jadi gila jugalah Shabel ni. Kemudian suaminya mati. Kemudian dia okey lah, lepas tu Jepun kalah, dia dibebaskan lah. Okey, gerakan anti Jepun di Sarawak dipanggil sebagai Operasi Semut. Okey, dilakukan oleh unit khas Z Australia, okey, sebagai kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Okey, dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia SRD. Okey, dia sebenarnya Jepun Operasi Semut ni diketuai oleh tentera Australia. Sebabnya Australia ni adalah satu geng dengan British, satu geng dengan tentera bersekutu lah, satu geng dengan Amerika. Jadi dia cover lah sebab British kan tengah sibuk perang. Jadi dia cover. Sebab Australia tak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi dia cover Britain lah. Okey, untuk support geng ni kata kan. Mengumpulkan risikan, melatih orang tempatan untuk melawan Jepun. Okey, merekrut orang tempatan untuk jadi tentera. Sebabnya orang tempatan yang tahu tentang selok-belok bumi Sarawak. Kan dia buat operasi semut lah. Maksudnya dia ambil orang tempatan, latih orang tempatan untuk jadi tentera lawan Jepun. Itu panggil operasi Sarawak lah, dilakukan oleh tentera Australia. Okey, di Sabah pula dia panggil pemberontakan Jesselton, juga dikenali sebagai Double Ten. Okey, yang diketuai oleh Albert Kwok. Ni orang handsome ni. Macam Albert Kwok nama dia. Okey, melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran Jepun, balai polis, maksudnya dia serang balai polis, pejabat pentadbiran, kemudahan tentera diraja Jepun, membunuh tentera Jepun di Jesselton. Berani dia bunuh tentera Jepun. Okey, kemudian tentera Jepun serang balas, akhirnya dihukum bunuh dan 131 orang dalam pemberontakan Jesselton telah dipenjarakan. Jadi Albert Kwok tu matilah. Okey, so last one. Okey, kamu tengok gambar ni. Kan tengok siapa yang kena seksa ni, orang Melayu kan. Bini dia kata tolonglah lepaskan suami saya. Cik pandailah cikgu buat ayat tu kan. Okey, so dalam gambar ni dia cakap, okey, kamu tengok gambar. Okey, berdasarkan rajah tersebut, nyatakan sebab masyarakat Tanah Melayu menentang Jepun. Kalau kamu tengok rajah boleh dapat markah tak? Nak habis dah, last one. Lagi 7 minit. Okey, tengok gambar apa yang jadi. Apa yang menyebabkan orang Melayu, Tanah Melayu menentang Jepun? It's just a drawing, memanglah drawing, tapi apa sebab tentera Jepun kejam. Betul, janganlah nanti Pak Isa tu it's just a drawing. Habis kosong markah. Jangan macam tu. Okey, Jepun jahat. Jepun telah bertindak kejam. Apa yang dia buat? Okey, telah menyiksa orang Tanah Melayu. Cerita macam tu lah. Apa bentuk siksaan yang dia buat? Tengok dia telah pijak. Okey, pijak orang Tanah Melayu. Nampak dalam gambar kan dia pijak. Okey, betul lah. Salah satu penderaan yang orang Jepun suka buat adalah pijak sampai mati tau. Okey, dia memang suka. Okey, Jepun kurang ajar. Janganlah tulis gitu kan. Menggunakan kekerasan, macam tu lah. Okey, so Jepun yang paling suka dia buat siksa dahulu kemudian siasat. Dia akan siksa dulu. Contoh kan dia kata dia syaki lah Ali ni adalah tali barut kepada British. Okey, dia akan tangkap Ali kemudian dia akan siksa Ali. Siksa dahulu baru dia siasat. Penyiksaan yang paling dia suka buat adalah dia suka pijak perut. Dia akan masukkan air dalam mulut.
Dia bukan rape, kill, tak. Dia macam ni, penderitaan yang dia suka buat adalah dia masukkan air paip kan dalam mulut sampai perut dia kembung. Kemudian dia akan pijak beramai-ramai perut tu. So matilah. Kan? Jadi dia siksa dahulu kemudian siasat. So bila Ali tu mati, tiba-tiba kan dia kata bukan Ali lah, Abu rupanya yang tali barut British. Silap. Jiran Ali tu Abu tu yang tali barut, silap dia tangkap orang. Lantak lah, nasib lah. Maksudnya lantak lah sebabnya dia akan siksa dahulu kemudian siasat. Dia suka buat macam tu. Okay, so kalau keluar macam ni senang lah kan, soalan macam ni kamu boleh buatlah berdasarkan gambar. Buatlah penyiksaan, melakukan penyiksaan, siksa dahulu kemudian siasat, dan semua dapat markah. Okay, kalau kamu nak jawab hal ini kerana mereka telah menyiksa, oleh itu menyebabkan orang Melayu rasa marah. Okay, contohnya mereka telah memijak perut. Okay, maksudnya macam tu lah, buat ayat macam tu. Okay. Okay, last one. Akibat, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pendudukan Jepun di negara kita? Boleh tulis tak? Ingat, kalau soalan macam ni kamu kena buat fakta, huraian lanjutan, contoh dan kesimpulan. Kan? Okey. Boleh tulis tak? Boleh tulis ataupun bercakap. Okey? Okey, jangan percaya kepada orang luar. Okey, iktibar ayat pertama kita ambil daripada soalan. Iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pendudukan Jepun di negara kita ialah jangan percaya kepada orang luar. Hal ini kerana apa? Fakta. Huraian, hal ini kerana kenapa kita tak boleh percaya kepada orang luar? Orang luar ada muslihat. Hal ini kerana tentera Jepun mempunyai ataupun orang luar mempunyai muslihat mereka tersendiri. Oleh itu, mereka akan mengambil kesempatan. Betul. Okey, contohnya tentera Jepun hanya menggunakan propaganda untuk menarik orang tanah Melayu untuk mempercayai mereka. Okey, kesimpulannya tadi kita apa fakta kita? Tidak boleh mempercayai orang luar ialah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pendudukan Jepun di negara kita. Okey, so yang ni, okey saya cik baca jawapan. Mempertahankan hak asasi orang Melayu, lagi jangan mempercayai orang luar, betul. Okey, membangkitkan semangat nasionalisme, betul, bolehlah. Okey. Iktibar pendudukan Jepun dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Hal ini kerana kita tidak mudah percaya kepada orang luar. Oleh itu kita akan sayang kepada negara sendiri. Contohnya, akibat daripada penyiksaan menyebabkan orang tanah Melayu mula melakukan pembebasan ataupun mula untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Boleh? Okey. So setakat tu saja, kita dah nak dekat pukul 10 dah. Okey, ada soalan last tak nak tanya cikgu? Okey tak kelas hari ni kita belajar, boleh tak cikgu ingatkan semula lah tentang subtopik Jepun? Cikgu nak tanya. Ya, Alia? Kalau macam soalan 8 markah ataupun 6 markah ni kan, Ya. dia kalau letak semua fakta boleh ke? Jangan macam tu sebab kita kena hurai. Macam cikgu cakap, kalau 8 markah kelas cikgu sebelum ni, kalau 8 markah dia ada 2 perenggan 10 ayat. Satu fakta, huraian lanjutan, contoh dan kesimpulan. Satu perenggan pun sama, ada fakta, huraian lanjutan, contoh dan kesimpulan. Jangan bagi fakta semua. Cuba hurai sebab sekarang markah dalam bentuk lajur. Dia dalam bentuk holistik. Jadi maksudnya kita kena menghurai, kita kena buat huraian lanjutan, kita kena bagi contoh dan kita kena bagi kesimpulan. Baru dapat markah penuh. Okay, so cuba latih untuk buat soalan jawab secara macam tu lah. Jangan bagi fakta. Jangan guna selain itu. Kalau guna selain itu kita selalu nak bagi fakta. Maksudnya kita akan bagi fakta lagi, membangkitkan semangat nasionalisme, tidak percaya kepada orang luar. Kita tak cuba menghurai. Jadi kalau kita guna perkataan hal ini kerana,
Contoh, kita dapat iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa ini ialah kita tidak percaya kepada orang luar. Kan? Kalau kita guna hal ini kerana, kita akan otak kita akan set. Pasal apa kita tak percaya kepada orang luar? Mula kita fikir kerana orang luar mempunyai muslihat mereka. Okey, oleh itu, jadi 8 markah 2 isi, betul? 2 isi, 2 fakta, 2 huraian lanjutan, 2 contoh dan 2 kesimpulan. Kesimpulan 10 markah tak ada cik. Okey, ungku memang kita tak ada 10 markah. Paling tinggi markah adalah 8 untuk soalan kebat dan juga soalan-soalan lain pun tak ada 10 markah. Kalau soalan A dan B kadang-kadang ada 4, ada 6 dan kemudian 8. Soalan kebat wajib, kalau soalan macam ni yang cikgu bagi ni wajib 8 markah. Dia akan bagi 8. Ataupun kalau dia duduk di struktur, dia akan wajib 4 markah. Kalau struktur 4. Maksudnya kalau 4 markah, kita hanya buat 1 perenggan 5 ayat. Fakta, huraian lanjutan, contoh dan kesimpulan. 6 markah tak ada. Okey, 6 markah tak ada sebab soalan kebat, 8 markah esei, 4 markah struktur. Jadi dia tak ada. 2 perenggan dapat 8 markah, betul. Kalau tak letak contoh apa jadi? Buatlah contoh kan. Bagilah contoh supaya kita dapat markah penuh dalam holistik. Supaya pemeriksa pun tak ada sebab nak tolak markah kita. Okey? Janganlah sebab dah tahu dah kena ada contoh, buat je lah. Bagilah contoh bodoh-bodoh je, bukan jadi contoh hebat sangat kan. Contoh cikgu cerita tadi, Jepun telah memijak perut orang, menyebabkan orang merasa marah. Bagi contoh bodoh macam tu je, bagi contoh simple kan. Jangan fikir teruk-teruk sangat nak bagi contoh tu. Okey, ada lagi tak soalan? Terima kasih. Alia menjawab tak soalan Alia? Menjawab cikgu. Okey, ada lagi tak soalan? Tak ada dah kah? Hurai dengan kesimpulan. Ya, kena hurai last kali ayat kesimpulan. Kesimpulannya, selalu kesimpulan ni sebenarnya tak ada markah tau. Okey, tetapi dia kena ada untuk kita dapat lajur markah yang tinggi. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Kita buat kesimpulan simple je. Kita ambil balik dari fakta kita. Contoh tadi, fakta kita apa? Kita tidak boleh percaya kepada orang luar kan, fakta dia kan. Kesimpulannya, kita tidak boleh mempercayai orang luar adalah, ambil balik soalan, iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pendudukan Jepun di negara kita. Macam tu. Senang je, kesimpulan buat yang paling simple. Jangan susah-susah. Okey? Supaya ada je. Janji ada. Kesimpulan kalau buat satu pun cukup. Maksudnya kalau kita tak buat dua-dua perenggan ada kesimpulan pun tak apa. Ada satu kesimpulan pun dah cukup. Tapi selalu cikgu ajar budak cikgu supaya buat je. Supaya dia supaya kamu nanti senang. Kamu dah terror lah. Kamu akan lancar je jawab nanti. Okey, ada soalan lain tak? Kita dah pukul 10 dah, 3 minit. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak kerana join. Tadi ada 13 orang. Cikgu pun macam hari ni nak bagi tuition personal kan ni, peribadi ke ni kan. Okey, kemudian kita adalah tadi cikgu ingat dia dah mula live dah. Okey, tadi kita ada lebih kurang 90 orang. So terima kasih kepada join. Okey, walaupun cikgu tahu penat pagi siang kita sekolah kan. Kalau dulu tak sekolah okeylah ramai. Masa kelas first cikgu pun 250 orang. Kali ni 90 orang pun dah banyak lah. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada yang bertahan sampai akhir. So terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Cikgu doakan semoga kamu mendapat kursus yang sangat cemerlang dalam SPM. Berjayalah. Okay. So terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye-bye. Terima kasih Cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama sayang. Okay, terima kasih. Baik, maaf lah, yo. Okay, jumpa kat sekolah.